Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama kami. Baiklah, isu yang akan kita kupas pada hari ini. Adakah bajet Sabah 2025 benar-benar satu langkah ke arah masa depan yang lebih baik atau sekadar janji manis yang sudah terlalu biasa didengar oleh rakyat Sabah? Dengan peruntukan 2,6 bilion ringgit untuk infrastruktur dan utility, Kerajaan Sabah nampaknya cuba mengatasi isu lama seperti jalan raya yang berlubang, bekalan air terputus dan akses internet yang lemah. Namun persoalan utama adalah sama ada ia akan benar-benar memberi kesan atau sekadar mengulangi kegagalan lampau. Baiklah, isu infrastruktur yang berulang. Dalam bajet Sabah 2025, 1,34 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan kepada Kementerian Kerja Raya Sabah. Dengan 424,53 juta ringgit daripadanya khusus untuk pembinaan dan menaik taraf jalan raya, jambatan, cerun serta bangunan kerajaan. Salah satu projek yang menonjol ialah pembinaan jalan alternatif antara Kundasang dan Ranau serta jambatan konkrit di Pensiangan dan Pitas untuk membantu pelajar yang kini terpaksa menaiki bot untuk ke sekolah. Walaupun langkah ini kelihatan positif, ia mengingatkan kita kepada peruntukan besar dalam projek infrastruktur dalam bajet-bajet terdahulu yang seringkali gagal memenuhi jangkaan. Misalnya, isu jalan berlubang di pendalaman Sabah telah menjadi masalah selama puluhan tahun, meskipun berjuta-juta ringgit telah diperuntukkan setiap tahun. Laporan media dan aduan rakyat sering mendedahkan bahawa jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan luar bandar ke bandar masih dalam keadaan yang menyedihkan. Kerosakan jalan bukan sahaja menyukarkan pergerakan penduduk tetapi turut menjejaskan aktiviti ekonomi seperti penghantaran hasil tani. Sebagai contoh, isu jalan raya di kawasan Pitas, Kudat dan Nabawan masih belum diselesaikan walaupun telah lama dijanjikan. Seterusnya, masalah air yang tidak berkesudahan. Bekalan air bersih juga menjadi isu utama yang cuba diatasi dalam bajet kali ini. 729,79 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Jabatan Air Sabah untuk penyelesaian segera dan strategi jangka panjang, termasuk 174,86 juta ringgit daripada pinjaman lembut Kerajaan Persekutuan. Walaupun inisiatif ini kelihatan menjanjikan, rakyat Sabah sudah lali dengan janji seperti ini. Masalah bekalan air yang terputus, tekanan air yang rendah, dan kegagalan loji rawatan air sering menjadi tajuk utama. Sebagai contoh, pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa projek berkaitan air yang telah diumumkan gagal disiapkan tepat pada waktunya. Lebih membimbangkan lagi, terdapat laporan mengenai penyalahgunaan dana dalam sektor ini, termasuk isu skandal Jabatan Air Sabah pada 2016 yang melibatkan rampasan wang tunai sebanyak 114 juta ringgit. Rakyat Sabah pastinya masih terkesan dengan kejadian ini dan persoalannya kini bagaimana Kerajaan Sabah akan memastikan tidak berlaku lagi ketirisan seperti dahulu. Baiklah, seterusnya jurang digital di Sabah. Dalam era digital, Sabah masih bergelut dengan akses internet yang sangat terhad. Bajet 2025 merancang untuk memasang teknologi Starlink di 300 lokasi yang tidak mempunyai capaian internet. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC akan menambah menara baharu, menaik taraf stesen pemancar dan meningkatkan pusat internet di kawasan luar bandar. Walaupun langkah ini kelihatan proaktif, jurang digital di Sabah tetap menjadi cabaran yang sangat besar. Sebagai contoh, projek internet luar bandar seperti One Bestarinet sebelum ini gagal memberikan hasil yang dijanjikan walaupun telah memakan belanja yang sangat besar. Infrastruktur yang dibina seringkali tidak dapat menampung keperluan penduduk yang semakin meningkat, apatah lagi dengan kekurangan penyelenggaraan. Pendidikan dan kebajikan pelajar.
Sebanyak 127 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pendidikan termasuk beasiswa, bantuan keuangan, dan program khas seperti Budi dan Sentosa. Pelajar yang melanjutkan pengajian tinggi bakal menerima bantuan tunai pendaftaran IPT sehingga Rp2.000 untuk ijazah dan Rp1.500 untuk diploma. Namun, ini menimbulkan persoalan yang lain. Bagaimana dengan infrastruktur sekolah di pendalaman? Masih terdapat laporan mengenai sekolah daif di kawasan seperti Tongod, Nabawan, dan Pitas yang bangunannya sudah usang dan tidak selamat. Adakah peruntukan ini mampu menyelesaikan masalah tersebut? Atau adakah ia hanya fokus kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi tanpa menyelesaikan akar masalah pendidikan di peringkat asas? Isu seterusnya yang kita kena kupas, bajet yang hilang dan ketirisan dana. Baiklah, Sabah juga tidak terlepas daripada kontroversi mengenai dana bajet yang hilang. Pada tahun-tahun lalu, beberapa laporan audit menunjukkan ketidaktelusan dalam pengurusan keuangan negeri. Sebagai contoh, laporan Ketua Audit Negara beberapa kali menegur kelemahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Sabah, termasuk proyek yang tidak siap atau tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Rakyat pastinya berharap agar perkara seperti ini tidak akan berulang lagi, terutamanya dengan peruntukan besar seperti Rp2.6 bilion. Kesimpulannya, adakah ini harapan baharu atau hanyalah ulangan wayang yang lama? Bajet Sabah 2025 membawa harapan besar kepada rakyat dan utamanya dengan fokus kepada isu asas seperti infrastruktur, utility, dan pendidikan. Namun, kejayaan bajet ini bergantung sepenuhnya kepada pelaksanaan dan pengurusan yang telus. Rakyat Sabah sudah terlalu biasa dengan janji manis yang tidak ditunaikan, proyek yang tertangguh, serta isu ketirisan dana. Persoalannya sekarang, mampukah Kerajaan Sabah kali ini memastikan bahwa peruntukan besar ini benar-benar sampai kepada rakyat? Atau adakah ia akan menjadi satu lagi episode dalam senarai panjang kegagalan pentadbiran terdahulu? Anda sendiri sebagai rakyat Sabah ataupun pemerhati luar, apakah pandangan Anda? Adakah kita melihat harapan baru atau hanya sekadar retorik lama? Sila ulaskan pandangan Anda di ruangan komen yang ada di bawah. Dan terima kasih sekali lagi kerana masih setia bersama-sama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini untuk tanda sokongan Anda semua. Sekian itu saja untuk hari ini. Terima kasih.